بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبارك وسلم: السلام قبل الكلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan faham, sedar dan segar bahwasanya Allah jua yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya salawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, diimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Mazhari Ijtima'il Islam di bawah tajuk sifat-sifat mereka yang hidup untuk Islam yang telah pun kita kongsikan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu. Tajuk yang pertama benar-benar terikat dan menurut ajaran Islam, yang kedua mengutamakan kepentingan Islam, dan malam ni yang ketiga iaitu merasa mulia dengan kebenaran Islam dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antara perkara yang menjadi dasar bila mana Dr. Fatih akan menggarap satu kitab yang ada dengan tuan-tuan pada malam ini adalah untuk mengiktibarkan dalam kehidupan seseorang Islam itu sedaya mampu dan semampu mungkin perlu untuk meletakkan rasa mulia dengan kebenaran Islam, dan dia tak jadi terkejut kalau jumpa benda-benda yang benar daripada mana-mana jumpaan ataupun kajian selain daripada Islam, yang mana rata-rata masyarakat umat pada hari ini bila mana ada orang yang tak Islam buat kajian ataupun buat apa-apa perkara yang menakjubkan, dia rasa macam benda tu Islam tak jumpa, padahal benda tu Islam dah lama dah. Pernah kita kongsikan berkenaan dengan lautan yang tidak bertemu. Allah Subhanahu wa taala kalamkan dalam Al-Quran berulang kali, antara yang disebutkan bahrain yaltaqiyan. Orang yang tak Islam ambil masa lebih daripada 30 tahun nak buat kajian macam mana benda tu boleh berlaku. Bila mana dibawakan kajian tersebut yang berpuluh tahun kepada orang Islam tak terkejut. Pasal dah beritahu dah dalam Quran. Isu berkenaan dengan sungai dalam sungai. Ada sungai di Mexico, lepas jumpa sungai dalam sungai. Bukan saya pergi Mexico baru ni. Tahu kata PKP lama, ustaz lepas pergi Mexico apa Bandar Serai tak lepas. Mereka jumpa sungai dalam sungai. Tunjuk dekat kita kajian, kita pun pekat terkejut, duk kongsi habis. Sedangkan dalam Al-Quran dah cerita detail benda tu. Isu berkenaan dengan Islam ini, tata caranya dan budi bahasanya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Allah terang daripada awal sebelum kita jadi, masa kita hidup, lepas kita mati,
dan ganjaran nikmat serta balasan azab yang Allah Ta'ala sediakan. Tapi bila sebut kata manusia, dia tak boleh lupa. Dia tak boleh lari daripada lupa. Dia tak boleh lari daripada silap. Dia tak boleh lari daripada meninggalkan apa yang Allah Ta'ala suruh dan perintah untuk dia buat. Sebab tu bila mana ada Al-Quran sekalipun depan mata dia, dalam telefon dia, dia tetap juga akan terpaling dan juga melihat kepada keajaiban dibawa oleh selain daripada Islam. Dan kenapa keajaiban yang dibawa oleh bukan Islam ni terlalu memanggil kita? Mesti dia memanggil sebab dia didayakan, dibawakan khas, ditaja oleh syaitan, ditaja oleh taghut, ditaja oleh kesyirikan, ditaja oleh kemaksiatan. Bahkan perkara ini menjadi satu titik tolak permulaan kepada kebenaran bila mana puluhan ribu dalam satu riwayat, antaranya dalam Tafsir Tabari menyebutkan puluhan ribu, dalam Safwatul Tafasir menyebutkan 15,000 ahli sihir yang duduk di dalam istana Fir'aun ketika mana melihat mukjizat Nabi Allah Musa alaihissalam yang menukarkan tongkatnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadi ular besar dan memakan semua ular yang datang daripada tali yang dilemparkan oleh ahli sihir Fir'aun. Dalam kitab Safwatul Tafasir disebutkan di Mesir ni ahli sihir dia duduk dalam istana saja 15,000. Maksudnya kalau keluar pi merkit, kalau keluar pi bendang, ambil batu kasaran, tahu dekat mana-mana, jatuh tu akan jatuh atas kepala ahli sihir. Ni di zaman Fir'aun, zaman Nabi Musa tu. Dan etika sihir ni, dia ada beberapa disiplin ilmu dah. Sihir dia tak boleh makan sihir. Yang boleh menghilangkan sihir cuma al-haq, cuma kebenaran. Jadi bila mana mereka lempak tali, bertukar jadi ular, ribuan tali-tali yang bertukar jadi ular, dia tak mematuk sesama sendiri. Yang dia tala, yang dia tuju cuma Nabi Musa alaihissalam. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, bila mana dilemparkan tongkat bertukar jadi ular, itu adalah satu perkara yang menakjubkan ahli sihir. Sebab yang pertama, mereka cuma belajar paling tinggi baling tali jadi ular. Tali dah tahu dah bentuk dia, sifat dia, dia boleh dibentuk-bentukkan seperti ular tali. Tapi ni kayu, batang terus, benda yang tegak, benda yang keras, tiba-tiba tukar jadi ular. Satu. Yang kedua, sepanjang mereka duk mengaji sihir, mereka tak pernah jumpa ular besar tu. Ketakjuban yang kedua. Ketakjuban yang ketiga yang dibawa oleh Nabi Musa AS atas jalan Islam dan dasar Islam adalah bila mana ular yang besar itu yang datang daripada tongkat dengan izin Allah makan semua ular. Maka mereka kata yang ni bukan daerah. Apa mereka buat? Mereka mengatakan secara sendiri, sukarela, kami beriman kepada Tuhan Musa. Yang ni. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan kepada tuan-tuan. Isu berkenaan dengan belah bulan, pokok kurma bercakap dengan Nabi, Dhab yang berkata-kata dengan Nabi SAW, unta yang bercakap dengan Nabi, keldai yang merintih merayu pada Nabi SAW. Itu sahaja sudah cukup untuk menunjukkan kepada kita bahawasanya Nabi SAW membawa risalah kebenaran al-haq kepada kita. Tetapi macam yang kita sebut, bila mana dah tahu benda tu betul pun, dia tetap juga nak bagi jadi tak betul. Ni demai pula baru ni ajaran, bukan ajaran, agama Melayu. Anak menekan saya tak mesti. Dia kata ni agama apa pula Pak Zul? Kata pi, agama apa ni? Agama Melayu. Ada syahadah dia. Agama dia nama Isu Silam. Depan lah. Kau PKP sungguh, mentang kerai. Kalau mentang kerai PKK, mentang kerai kecil. Ini PKP. Mereka kata ada agama baru. Dan yang ni yang kita duk beritahu. Kalau kaji tu, kaji dengan ahli.
kaji dengan orang yang mengaji dan orang yang mengkaji. Jangan duk kaji, lepas itu ikut suka buat pala tahu. Dan benda ni kita takut. Dan antara mindset yang timbul bila benda ni jadi, orang akan kata macam mana orang boleh percaya. Isu dia bukan macam mana orang boleh percaya, tuan-tuan. Isu yang paling besar adalah bila mana kita duduk dalam keadaan meletakkan kehinaan pada makhluk. Tu kita duk tuduh kata mereka ni ikut ajaran tu pasal mereka ni bodoh piang. Dah. Bukan pasal bodoh piang. Isu dia bila Allah Subhanahu Wa Taala mengkehendaki satu orang tu untuk kalih, bila masa saja dia boleh kalih, walaupun dia adalah ahli jemaah, walaupun dia adalah ahli tahajud, walaupun dia adalah ahli Al-Quran. Sebab tu jangan pernah bangga dengan ilmu, jangan pernah bangga dengan kita punya status, reputasi kita, track record kita. No. Kalau nak cerita pasal ibadat, kita dah kalah awal lagi dengan syaitan, dengan iblis. Dah kalah awal lagi. Dia punya track record ibadat dia lampau-lampau, 1000 tahun. Sebab tu kalau main isu macam tu berkenaan dengan akidah, satu benda yang selalu kita kongsikan dan saya nasihatkan pada diri saya paling utama adalah kena rasa kecut perut tu. Kena rasa sayu hati tu. Ya Allah, rupanya zaman aku hidup ni ada juga orang boleh percaya ajaran sesat macam tu. Yang kita duduk dalam keadaan masih lagi boleh mengamalkan ibadat ikut jalan dan dasar Islam adalah dengan izin Allah. Bukan pasal kita pandai mengaji dah. Bukan pasal kita ni bagus dah. Bukan pasal kita ni duduk dalam satu kelompok masyarakat yang berilmu, tidak. Ia adalah dengan izin Allah. Sebab tu kita duk beritahu, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Minta pada Allah, janganlah duk cabut benda ni ya Allah. Janganlah duk tarik nikmat hidayah ni ya Allah. Janganlah duk campak aku jauh daripada jalan Islam ini ya Allah. Ni baru ni mai pula yang isu murtad. Ada. Kita dah hidup, tuan-tuan. Duk hidup. Kalau kita imbau balik dulu, yang kita pernah kongsikan juga, isu natrah. Dulu lama lah. Beribu masyarakat Islam Muslim turun Mahkamah Tinggi Malaya, Mahkamah Tinggi Persekutuan tu, pakat turun ramai-ramai daripada utara Semenanjung sampai ke selatan Malaysia ni, semua pakat tertumpu ke sana untuk isu natrah. Satu orang perempuan, anak perempuan kecil Belanda yang diserahkan kepada orang Islam, dibela dan dijaga sampai besar jadi Islam, berkahwin dengan seorang saudara kita, Adabi ke Abadi, nama suami dia. Dan akhirnya terpaksa untuk ditukar agama dia. Satu Malaysia turun. Yang baru ni tak ada apa. PKP pula kata, dia duduk nampak 1000 ke duduk rumah kah? 1000 kah? Nak duduk tebiang tepi tu kah? Boleh faham tak? Sebab tu hakisan ini sedang berlaku. PKP yang kita duk risau adalah bila mana akidah kita mula luntur dan kendur. Bila mana kita dah mula meletakkan segala benda yang berlaku ini hanya diikat pada makhluk. Wal'iyadzubillah. Hari ini Allah Ta'ala pilih kita untuk duduk dalam keadaan SOP ni. Kan? Bukan semua orang pening. SOP tu maksud dia standard of procedure. Kita kena ikut prosedur dia. Ni mereka kata dah SOP tu semua orang pening. Saat dia buka, saat dia tutup. Itu serah kat mereka, oleh pemerintah. Cuma bila mana kita duduk dalam zaman ni, tuan-tuan kena ingat, Allah pilih kita untuk duduk dalam zaman ni. Dan kita tak tahu sampai bila. Mungkin makan nasi kandak kampung Melayu tu dah jadi bahan sejarah dah. Boleh ambil gambar, buh dalam album, buh frame elok, tulis kat situ, tahun 2019, saya pernah masuk ke nasi kandak kampung Melayu. Mungkin lepas ni tak ada dah. Mungkin lepas ni kita tak boleh buat dah benda tu. Mungkin. Allah alam. Cuma yang kita nak beritahu dan kita nak tekan paling kuat adalah kita kena yakin, duduk dalam keadaan belajar, tambah yakin pada Allah, bukan hanya yakin buta, tak? Tetapi yakin dalam keadaan mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Setiap satu benda yang susah, benda yang payah, benda yang Allah Ta'ala timpakan ujian,
hujung jalan dia mesti akan mai yusra, akan mai senang. Akan mai satu benda yang kita tak sangka, ya Allah, rupanya akan jadi senang lagu ni. Sebab itu, kita kena duduk dalam keadaan merasa mulia dengan kebenaran Islam dan juga yakin kepada Allah. Itu kita beritahu berkenaan dengan merdeka, mengikut Rasul dan yakin kepada Allah. Hari ini kita banyak yang tak mau ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. SOP ikut Nabi ke? Ikut. Nabi beritahu berkenaan dengan wabak, suasana jangan bagaimana. Bila mana kita sendiri pun duduk dalam keadaan ikut satu perkara pada suasana dia. Kalau kata kita duduk dalam keadaan yang faham, kita ni orang yang diberikan ganjaran nikmat ilmu daripada Allah. Allah Ta'ala bagi dekat kita satu hikmah. Kita tahu benda ni sesuai tak sesuai guna untuk waktu-waktu tertentu ataupun boleh diguna pada setiap masa. Baik. Dalam kitab Fadilatul Syekh Fatih Akan dia sebutkan, merasa mulia dengan kebenaran Islam dan yakin kepada Allah ini adalah antara sifat-sifat orang beriman. Itu dia. Dia rasa mulia dia dengan Islam dan dia yakin kepada Allah. Itu adalah satu jenis daripada sekian banyaknya sifat orang beriman. Kalau ada di kalangan kita tak rasa mulia dengan Islam dan dia tak meletakkan 100% keyakinan daripada Allah, wala'iyadzubillah, dia sudah hilang satu daripada sifat orang yang beriman. Nak merasa mulia kepada Islam ini, Allah Subhanahu wa taala meletakkan dalam surah Al-Munafiqun. Kita ingat balik surah Munafiqun, orang munafik, surah Kafirun, orang kafir. Bila sebut Munafiqun, ayat ada lagi banyak daripada surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun ayat sikit kan. Munafiqun banyak. Bahkan menjadi satu benda yang amat risau di kalangan para sahabat. Para sahabat di zaman Nabi merasa diri munafik, belum lagi beriman. Sahabat ni, bila mana Nabi SAW memberikan sesenarai nama kepada Handalah, kepada Hudzaifah untuk pegang nama orang yang munafik. Antara yang ikut dekat dengan Hudzaifah adalah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila Nabi dah bagi senarai nama tu dekat Hudzaifah, Sayyidina Umar tak lepas Hudzaifah. Keluar daripada rumah Nabi, dia follow sampai ke rumah Hudzaifah. Beritahu dekat Hudzaifah, tolong tunjuk kat aku siapa dia nama yang ada aku ada nama aku. Tu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar. Orang yang digelar Al-Faruq. Lepas dia Islam, dia terus menyatakan keislamannya di depan semua orang. Tak sembunyi-sembunyi lah. Tapi bila main dalam bab, Nabi bagi tahu ada orang munafik di kalangan orang yang beriman ini, senarainya ada dengan Sayyidina Hudzaifah, maka dia jadi orang yang paling takut. Takut nama dia dah. Hudzaifah kata tak boleh. Mana boleh? Nabi bagi tahu lepas orang tu mati barulah boleh tunjuk. Ni Sayyidina Umar ni. Balik rumah duk risau lagi. Mungkin aku adalah orang munafik. Sebab munafik ini antara benda yang paling leceh kita buat, semua yang orang Islam buat. Tapi tak ada satu pun yang boleh dibawa masuk ke dalam mizan, wala'iyadzubillah. Ni yang kita risau ni. Sedekah yang dikatakan gandaan 700 kali ganda, tak lekat satu hun pun. Tak jadi satu benda yang memberatkan mizan. Sedangkan mizan itu, kalau kata diisi dengan langit dan bumi serta sebahagian semua benda yang ada di langit dan bumi, dia cuma duduk hanya di bucu mizan yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat kelak. Macam mana kita pula duk baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, kan menuhkan mizan. Kan kita duk baca kan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Tiba-tiba disebabkan munafiqun, golongan munafik, Allah Ta'ala tak terima benda tu. Wala'iyadzubillah. Bukan dekat muflis, lagi teruk daripada muflis. Allah Subhanahu Wa Ta'ala firman dalam ayat yang ke-8 surah Munafiqun, surah yang ke-63. Antara benda yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala gagaskan berkenaan dengan munafiqun ini, tuan-tuan kena faham. Antaranya adalah bila mana orang dia duduk dalam keadaan senantiasa cari jalan untuk tambah iman, yang tu adalah salah satu perkara yang menjauhkan dia daripada duduk dalam kelompok munafik. Dia hidup hari-hari, kerja dia nak tambah iman, maka dia adalah orang yang terkeluar daripada jalan munafik. Tapi kalau mai satu ketika dia duk fikir, ingat dalam batang kerai ni aku seorang masuk syurga.
Aling aku tengok muka macam dalam-dalam tak apa kan. So kesian kat depa semua. Dia main lagu tu, hang mak angkat cempung pituk pokok manggih orang. Tak boleh rasa lagu tu tuan-tuan. Belum tentu. Jangan pernah kita tegur orang ataupun kata dekat orang dalam keadaan rasa macam kaki kita sebelah duduk dalam syurga dah. Jauh. Kita duduk jauh lagi. Sebab tu bila sebut dengan munafiqun, antara yang ulama sebut, bila kamu senantiasa bangun setiap hari dan berusaha untuk tambah iman, maka kamu akan duduk dalam keadaan dijauhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada duduk ataupun terperosok ataupun terperangkap dalam jalan munafik. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat yang ke-8. Ayat ni panjang juga sebenarnya. Nah, ini ambil sikit saja. Walillahil izzatu walirasulihi walilmu'minin. Izzah kata Allah. Allah Taala menggunakan kalimah izzah. Daripada kalimah izzah datang kalimah aziz. Aiz kekuatan, izzah kemuliaan. Bila sebut kata izzah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemuliaan itu hanyalah bagi Allah. Kemuliaan ni hanya layak pada Allah, hanya layak bagi Allah. Orang yang menjalankan kerja untuk Allah, wali rasulihi, dan bagi rasulnya, dan juga walil mu'minin. Kemuliaan itu adalah milik pada tiga. Yang pertama kemuliaan milik Allah, yang kedua kemuliaan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga kemuliaan itu wajib milik orang beriman. Boleh tak kalau dia mulia sebab dia beriman sahaja dan dia tak rasa mulia tu ada dekat Allah, tak ada dekat Rasulullah, dia tak beriman. Bahkan sebagian ulama kata ayat ni nak bagi tahu dekat kita antara hakikat dasar ataupun prinsip iman. Nombor satu, kalau hampa betul nak tahu kata hampa ni ada iman, hampa tahu kata kemuliaan itu ada pada Allah. Hampa tahu kata kemuliaan itu ada pada Rasulullah. Bila main satu benda bab Allah, kita rasa macam Allah ni tak berapa sekian-sekian, iman kita dah habis dah. Main dekat bab Nabi SAW, bila main kisah Nabi SAW, dibacakan hadis dan sebagainya, kita dengar hadis, kita rasa macam benda ni tak mulia. Jaga. Semua benda yang datang daripada Allah, semua benda yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW, yang dicakapkan, yang ditegah, yang dilarang, yang ditunjukkan, dicontohkan, semua mulia. Semua mulia. Tapi kalau kita dah mula ada rasa, ada benda-benda yang tak mulia datang daripada Allah dan Rasulullah SAW, automatik walil mu'minin tak sampai kat kita. Kita tak duduk dalam kedudukan orang yang beriman. Itu dia punya punca, penanda aras sama ada kita ni beriman ataupun tidak. Sampai hari ni, berapa ramai orang di luar sana yang masih lagi petikai tentang Nabi SAW. Dia kata cukup Al-Quran. Tak payah dah ikut sunnah apa ke. Habis tu hang nak mati esok buat macam mana? Biar lagu tu kering. Pasal dalam Quran tak tunjuk, tak bagi tahu, tak detail macam mana nak urus jenazah. Tak tunjuk juga macam mana nak duduk dalam keadaan bermuamalah dengan orang. Cerita berkenaan hutang dan sebagainya tidak ditunjukkan secara detail. Bukan tak ditunjukkan sebab tak mau tunjuk, sebab tak cukup dah. Sebab itulah ada risalah, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan antara hukum faraid, antara ilmu yang kita duk belajar dan kita kena faham, antara satu benda yang disebutkan tentang hukum faraid ini adalah hukum yang diguna pakai dalam tamadun Islam sampai hari ini daripada zaman Nabi SAW. Untuk agama lain, peradaban lain, mereka ada. Ada yang bila mana mati saja suami, semua harta pi dekat bini. Semua. Ada juga yang sebut kalau kata ada duit ringgit yang masih lagi dalam simpanan barang kemas, semua bagi dekat isteri. Ada tanah, segala benda yang ada selain daripada duit dan juga barang kemas akan dibahagikan. Hak tadi duit dapat dah kat bini, hak ni pun kena bagi juga kat bini. Ada juga yang pi dekat laki saja. Ada juga yang buat kalau kata bab kematian, suami meninggal dunia, sekali dengan bini-bini kena tanam. Sekali dengan bini-bini kena kebumikan. Sebab suami dia tu adalah Tuhan bagi isteri. Tuhan dia tak ada dah. Sampai tahu. Tapi bila main Islam tunjuk dekat kita jalan dia, maka benda tu sedang diambil dan digunakan proses sampai ke hari ini. Ada agama lain dan juga bangsa lain duk guna yang hukum kita duk pakai. Itu pun masih lagi duk kata benda tu tak
tak adil, tak sempurna, tak mulia dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Sebab tu daripada Nabi, kalau kita duduk dan diam, kita renung, kita tenung, kita mengaji, kita akan nampak rupa-rupanya Nabi bukan nak selamatkan kita di sini, tapi juga di akhirat. Yang ni yang kita nak kena cuba usaha bagi faham. Sebab itu hakikat bagi orang beriman, dia meletakkan kemuliaan tertinggi kepada Allah dan juga Rasulullah SAW. Bila dia rasa Allah tak mulia, bila dia rasa Rasulullah SAW tidak mulia, wal'iyadzubillah, maka ketika itu juga on the spot jatuh dah iman daripada dia. Tak ada dah iman kan dia. Sebab tu kita kena jaga ni, tambah-tambah dalam suasana pandemik ni. Dia main satu macam, dia dah rasa macam benda ni tak boleh ni, patut kita orang Islam kena mulia. Tentu nak nampak macam mana pergerakan dasar yang sedang dilakukan. Macam ada juga pandangan berkenaan dengan isu Freemason, ada satu badan yang duk kawal dunia dan sebagainya dah mula masuk, dan ada orang yang duk ikut dah, ada orang duk faham dah, ada orang dah register dah nak jadi tentera Al-Mahdi ni, duk main ni. Dia dah mula isu pasal Nabi Khidir kan, dia duk main macam-macam, dah duk campur. Semua jenis tak ada nak buat apa. Duk rumah duk tengok siling, duk tengok lantai, duk runah tiang. Lepas tu gamak tak tahu apa, dia pergi cerita benda-benda yang tak ada asas dan sebagainya. Lepas tu tak ada siapa nak duk larang dah. Duk abang pula Quran dengan sunnah saja, tak ada usul fiqh. Jaga, dia duk main. Sebab tu jangan kita duduk dalam keadaan membiarkan diri kita tidak mendapat limpahan ilmu. Kerana dengan ilmu itu membawa kita daripada zulumat ila nur, daripada gelap pi cahaya. Sebab tu kalau kata kita tak duduk dalam majlis ilmu untuk sekian lama, tak kira lah apa-apa capaian tuan-tuan mungkin masa PKP duk tengok Facebook ke, duk tengok YouTube ke, duk tengok TV ke, duk tengok ceramah ke, dengar ceramah ke, silakan teruskan. Cuma bila mana kita ada peluang untuk majlis ilmu, kita kena cepat-cepat usaha. Bahkan dalam kitab Fawaid Makkiyah disebutkan bahawasanya walaupun kita ni pergi mengaji, tok guru kita tu duk ulang benda tu 1000 kali. Buat muka sebab macam tok guru kita baru cakap benda tu kali pertama kat kita. Tu yang kata ta'lim muta'alim. Kita duk belajar dengan orang yang mengajar. Anak murid dengan tok guru, bila mana dia jumpa tok guru dia duk abang benda tu. Padahal dia duk dengar 1000 kali dah. Kita dalam hati kita, ustaz ni kadang model lain lah. Dia duk main model tu kan. Sedangkan dalam kaedah adab mengaji, kalau guru tu duk ulang benda tu 1000 kali pun, kita buat muka, kita buat gaya, kita buat cara so macam kali pertama dengar, tapi jangan lebih-lebih. Tu siapa tengok ikut orang menangkap tu boleh sampai tak dan ustaz pun kata, yes, aku cakap dah kat benda ni. Dia mula, saya tak boleh, kena bila duk cakap kita nanti tanya, saya dah beritahu dah itu kan, selalu berkata lagu tu lah. Tapi kalau terulang ke apa, buat muka macam, ataupun buat respon macam kita pertama kali dengar. Sebab ilmu ini duduk dalam keadaan fadzakir fa inna dzikra. Bila mana dia dizikir, dia ingat, dia akan mengingat berulang-ulang. Macam kita mengaji dulu nak mengapai sifir 1 kali 2, 2 kali 2, 4, kena ulang kan? Kan kena ulang. Siapa sini baca sifir sekali ingat terus. Tak boleh naya. Mai sifir 8 menerap. Cikgu tibai tepak lagi. Tak ada. Dia akan ulang. Sebab ilmu, sifat dia kena ulang. Dia kena ulang. Dan bila mana kita duk dengar, rupanya benda yang kita duk dengar, yang diulang-ulang kat kita tu rupanya ada. Dia duk isi ruang tu. Dia nak cuci maksiat tu. Dia nak buang segala noda tu. Dia nak buang ingatan-ingatan yang tak elok tu. Sebab benda yang kita dah biasa dengar, bila kita dengar pula, otak kita otomatik akan duk respon dalam hati ni. Ustaz ni cakap ada benda tu. Dia tak fikir maksiat. Walaupun benda tu adalah benda yang diulang. Sebab tu bila sebut kata ada ruang untuk majlis ilmu, tuan-tuan usahakanlah untuk dapatkan ataupun pi dalam pengajian ilmu tu. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat yang ke-139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tahinu, janganlah kamu merasa duduk dalam keadaan terhina. Jangan kamu duduk dalam keadaan rasa lemah, rasa macam give up, rasa frust, kecewa, dan berduka cita. Wala tahzanu, dan jangan berduka cita. Wa antumul,
Kata Allah, wa antumul a'launa. Allah Ta'ala mengatakan, jangan hampa duduk dalam keadaan rasa terhina sebab Islam. Jangan pernah duduk dalam keadaan rasa terhina sebab belajar untuk kenal Allah, kenal Rasulullah, untuk mengaji, faham ilmu Islam. Jangan pernah ada rasa hina tu. Jangan pernah rasa sedih tu. Sebab apa? Kata Allah, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kerana apa? Sesungguhnya kamu adalah lebih tinggi kemuliaannya, lebih tinggi darjatnya sekiranya kamu beriman. Duduk dalam keadaan mengaji tu, kenal Allah, kenal Rasulullah, duduk dalam muhasabah diri. Orang yang duduk kekal sentiasa berada dalam momentum seperti ini, dia adalah orang yang sedang ditinggikan darjatnya di sisi Allah. Yang ni dia punya calculation dia, kalkulator dia macam tu. Selagi mana kita belajar untuk mencari kebenaran, mencari ilmu, duduk dalam keadaan sedemikian, Allah duk angkat darjat kita. Allah meninggikan kemuliaan. Allah meletakkan kita pada satu kedudukan yang paling mulia. Siapa yang kata? Allah. Dan kemuliaan itu jangan kita ukur kemuliaan makhluk. Makhluk bila dia ukur kemuliaan, dia tak tengok pada apa yang Allah tengok. Macam itu kita sebut laisal bir, kata Allah, tidak dikira baik satu orang tu kalau kata satu dunia kenal dia dalam perkara dan juga upacara kebajikan, tetapi dia tak beriman pada Allah, tak beriman kepada Rasulullah, tak beriman pada hari kiamat, tak beriman kepada qada qadar, automatik baik dia tu tak dikira sebagai baik di sisi Allah. Tapi hari ini dah, hari ini orang yang dikatakan mulia adalah orang yang kaya. Orang yang dikatakan mulia adalah orang yang boleh mendermakan hartanya. Orang yang dikatakan mulia adalah orang yang boleh menyelesaikan urusan kemelut kita, walaupun dengan jalan yang bukan pada jalan yang Allah Ta'ala redha. Wala'iyadzubillah. Yang ni kita takut, yang kita risau. Sebab tu bila kita duduk dalam keadaan mengaji ni, kita kena mengaji betul-betul. Mengaji menambahkan tunduk, mengaji menambahkan takut. Tapi kalau kata mengaji kita untuk menunjuk, maka kita kena tunggu satu hari bila mana Allah Ta'ala akan bebankan, akan belenggukan kita dengan semua pengajian-pengajian yang kita belajar tu. Yang ni dulu hang mengaji atas dunia sebab nak meninggi diri, maka Allah Ta'ala akan hempuk dan hempapkan atas kepala kita. Wala'iyadzubillah. Sebab tu mengaji kena betul. Jangan mengaji kena betul-betul. Jangan mengaji betul. Kan? Itu abang dah kan? Mengaji betul dengan mengaji betul-betul beza. Pak dia suruh balik, buat balik padi benih. Kan? Padi benih buat balik dah. Dia kata pitak dekat bendang. Dia ambil padi benih, dia pitak bendang. Tak atas batas. Pak dia pergi bendang, dia tengok loh, padi benih dah atas batas. Pak dia balik. Dia kata yang buat cerdik kan. Pasal apa pak? Padi benih tu dah pergi hentak dekat bendang. Pituk dah dalam parit tu, rendam siap-siap. Kan? Tak payah dah duk aku pula nak kena rendam. Lepas tu esok tu pak dia suruh pergi hantar baja. Dia pergi hantar baja, dia bawa. Dia pituk dalam parit. Dia pituk dalam parit. Dia balik. Pak dia pergi cari baja tak ada. Pak dia balik tanya, mana dia baja aku suruh awak pergi? Lah tuk dalam parit ni. Yang padi benih yang pitak atas batas, yang bajang pituk dalam parit. Hang boleh faham benar? Sebab tu bila sebut kita dalam mengaji, walaupun kita dah ikut betul dah, tapi tetap juga kena belajar tentang adab. Adab apa dekat situ? Adab mengetahui, adab nak ambil tahu, adab nak mencari kata kunci ilmu. Dan benda ni kita kena hadap dan kita kena hadap. Jangan kita duk mengaji betul, mengaji betul, lain kali tak mengaji betul-betul. Yang keluar mengaji kuih belakang. Sebab tu bila sebut berkenaan dengan orang yang duduk dalam keadaan merasa diri dia sentiasa mencari jalan menambah iman, selama itulah dia duduk dalam kelompok kluster kemuliaan Allah. Tapi kalau dia dah keluar daripada tu, ataupun dia dah mula merasa diri dia mulia, ini bahaya. Allah kata orang yang duduk dalam keadaan beriman, dia mulia. Macam mana pun dia mulia. Makhluk tengok macam mana pun dia tetap mulia. Susah dia macam mana pun dia tetap mulia. Dia miskin macam mana pun dia tetap mulia. Pada pandangan siapa? Allah. Tetapi kalau dia rasa macam dia dah mulia, yang ni habis. Bila dia yang meletakkan kemuliaan tu pada diri dia, aku mulia, aku mulia, aku mulia, bukan lagi pada pandangan Allah, maka ketika itu juga jatuh segala apa kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada dia. Automatik. Tak payah duk tunggu.
Cuma bila sebut berkenaan dengan izzah, kekuatan orang Islam dan duduk dalam keadaan merasa kita ini orang yang terbaik di kalangan masyarakat manusia, ia adalah satu benda yang kita nak kena faham dalam kaedah untuk berdakwah. Maksudnya, bila kita dengan orang tak Islam, orang tak Islam kaya, orang tak Islam berjaya pada pandangan makhluk, dia duduk dalam keadaan boleh sedekah ke apa, dia tak Islam pun dia boleh buat, siapa pun tak boleh buat. Jangan pernah rasa hina. Dan jangan pula rasa jalan yang orang tak Islam tu jalan betul. Tak betul. Dia orang tak Islam, dia duduk bagi derma dekat orang Islam. Tiba-tiba dia main beritahu kat kita, dia kata yang aku boleh derma ni sebab aku main nombor ekor. Jadi hang kalau tak mau susah, hang pun pi main nombor ekor. Kita pun kata, oh jalan dia betul macam tu sebab dia main nombor ekor. Wala'iyatubillah, tak boleh. Dan benda ni yang kita nak kena hadap. Jangan pula kita merasakan sembah berhala itu lebih mulia daripada kita. Jangan kita rasakan duduk dalam keadaan mensyirikkan Allah itu adalah mulia. Tidak. Duduk dalam keadaan sentiasa mengatakan Allah itu satu, kemuliaan ada pada Allah dan Rasulullah, ia adalah jalan yang membentuk perjalanan kita sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan di bawah berkenaan dengan satu riwayat, diriwayatkan pula bahawa ketika orang-orang Islam yang berhijrah mencari perlindungan kerana mempertahankan agama mereka di Habsyah, masuk menghadap raja mereka iaitu Raja Habsyah, Raja Najasyi. Maka padri dan pendeta yang ada di situ meminta mereka sujud untuk menghormati raja. Tapi jawab daripada Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang menjadi ketua rombongan menjawab, kami adalah satu kaum yang tidak sujud kecuali kepada Allah. Wala na'budu illallah. Mereka tak pernah sujud melainkan sujud hanya pada Allah. Ini jawapan. Jawapan yang diberikan kepada satu raja yang pada ketika itu dikenali sebagai orang ataupun raja pemerintah yang paling kuat dengan ajaran Nasara, yang paling yang paling dekat dengan ajaran Nasara ketika itu. Ataupun ada juga orang panggil Kristian, tapi saya tak berani letak Kristian sebab jauh sangat dengan Kristian. Nasrani. Malahan dalam duduk pi tu, Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, pi tu bukannya pi buat lawatan sambil belajar, tak. Pi tu duduk dalam keadaan nak minta perlindungan. Padri dia abang nak jumpa boleh tapi kena sujud. Raja Najasyi tengok, Ja'far bin Abi Talib jawab, tak, kami tak akan sujud melainkan hanya sujud pada Allah. Itu kita beritahu kisah Abu Bakar Al-Bakilani melalui jalan yang lebih kurang sama. Satu orang yang cukup hebat dan masyhur, Abu Bakar Al-Bakilani. Ketika mana dia diundang masuk ke dalam istana yang mana raja dia adalah bukan Islam, maka dia ni diminta untuk bertemu dengan raja pada satu hari tertentu. Dan dia dikenali sebagai satu orang yang tak pernah tunduk hormat sembah dekat mana-mana makhluk. Kok dia nak tunduk ke, dia nak patuh, dia nak sembah apa tak nak. Maka padri ataupun orang agama yang duduk dengan raja tu beritahu dekat raja, dia ni satu orang yang tak akan tunduk. Sedangkan engkau raja, rakyat engkau dalam negeri ni mesti akan tunduk dengan engkau. Dia ni kita nak panggil, kita nak suruh dia tunduk, dia takkan tunduk. Jadi nak buat macam mana? Maka diminta kepada raja buat satu kubah kecil, macam kita kata pintu gerbang kecil. Masuk balai istana tu buat pintu gerbang yang kecil. Maka bila masuk pintu gerbang kan kita kena tunduk lah. Dia buat sebuah pintu lau kecil . Jadi orang walaupun dia tak sujud, dia tak sembah, tetapi dia akan tunduk. Maka Abu Bakar Abu Bakar Bakilani bila dia pergi tengok-tengok ada benda tu. Dia kata aku nak jumpa raja. Ya, nak jumpa raja kena lalu kau ni. Orang yang tak tahu dia akan lalu tunduk, kena tunduk, kena meronot masuk kau tu. Maka dia kata dia tak boleh nak buat benda-benda lagu ni sebab dia tahu benda ni juga boleh jadi fitnah, kata sujud tunduk pada raja. Maka apa dia buat? Dia masuk juga. Tapi dia masuk ke belakang. Raja marah. Dia boleh masuk ke punggung, dia tak masuk ke kepala, dia mengundur. Sebab apa? Nak meletakkan ketinggian Islam dan menidakkan segala jenis bentuk penyembahan kepada makhluk ataupun sesama makhluk. Yang ni yang ditunjukkan oleh para sahabat dan juga ulama-ulama terdahulu pada kita. Tapi hari ni apa dia yang kita boleh buat? Hari ni orang baru bagi 5 sekotak, kita dah macam-macam dah. Orang baru bagi beberapa benda dekat kita, kita dah macam-macam dah.
Siap boleh bagi tahu lagi. Tak apa, you pun baik, you sembah itu topik kau pun baik. Jaga. Dia dah jadi satu macam. You sembah itu berhala pun baik, saya semayang pun baik, kita sama-sama baik. Dah, tak sama. Sebab Islam jalan yang paling benar. Bila sebut kata jalan yang paling benar, jalan hak, adakah yang lain tak betul? Siapa kata yang lain tak betul? Islam saja paling betul. Kalau kamu rasa agama yang kamu ikut tu betul, lakum dinukum. Yang tu je. Islam bukan kerja mengatakan agama orang lain tak betul. Dah. Tuan-tuan kena clear dan faham benda ni betul-betul. Islam tak ajak kita untuk mencerca, menghina agama lain. Agama ni tak betul, agama ni tak betul, agama ni tak betul. Tidak. Tetapi Islam nak tunjuk dekat kita, nak abang dekat kita daripada Nabi SAW dan juga Al-Quran, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya Islam adalah agama yang paling betul. Agama yang betul, agama yang paling tinggi. Tapi kalau dia duk kata agama dia pun betul, lakum di hukum, selesai. Tak jadi pun satu benda yang isu dan sebagainya, tapi hari ni orang salah faham. Orang salah faham. Bila mana kita duduk dalam situasi murtad, ada orang nak murtad dan sebagainya, kita akan buat comparison, kita akan buat perbandingan. Benda yang hang dapat tu dalam Islam pun ada. So apa benda yang kata Islam tak bagus? Sebab lah ni depa abang, depa nak keluar daripada Islam. Dan masalah dia Islam. So kita beritahu Islam tak mana yang tak betul. Dia buka agama dan kita beritahu Islam macam ni. Oh ada. Ada. Macam mana saya tak tahu? Hang tak belajar. Yang tu je. Yang duk gelut nak keluar pasal apa? Belajar dulu. Settle semua dulu. Lepas tu nak keluar ke apa ke? Ikut suka. Pergi minta. Tapi mestilah tak boleh selalunya. Tak tahulah kan. Tapi ni baru ni hak yang kim murtad tu mungkin akan jadi pembakar semangat. Wallahualam. Sebab ada banyak lagi kes yang duk tunggu. Kemudian disebutkan juga malahan dalam sejarah Islam kita menemui ratusan contoh yang memperlihatkan kemuliaan, ketegasan pendirian dan keberanian yang dirakamkan oleh generasi pertama umat Islam seperti Khubayb bin Adi, Zaid bin Dathanah, Rubi' bin Amir, Mus'ab bin Umair, Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Al-Musayyab dan lain-lain yang sewajar dipelajari perjalanan hidup mereka untuk dijadikan teladan. Atau banyak benda sahabat baik di zaman kita, di zaman Nabi SAW ataupun zaman selepas Nabi SAW. Dan kemuliaan yang dicari ni tadi bukan takat kemuliaan yang biasa-biasa. Kadang-kadang antaranya Sayyidina Umar pernah ditanya tentang pertikaian kemuliaan. Bila mana Sayyidina Umar pernah dijumpai oleh satu orang rakyat, bagi tahu dekat dia untuk kes laki bini. Kan dia dengar Sayyidina Umar pun kena letiak. Benda tu juga pernah berlaku pada Muawiyah, Khalifah Muawiyah. Bila sebut Muawiyah, ada satu orang main beritahu dekat dia, hang ni satu orang pemimpin yang tak boleh jadi pemimpin. Pasal apa? Tanya Muawiyah dekat dia. Dia kata, sebab hang ni adalah satu orang yang selalu kalah dengan bini hang. Bini hang kata apa, semua hang tak lawan. Maka Muawiyah kata apa? Mengalah dengan isteri adalah satu kemenangan bagi orang yang baik. Mengalah dengan isteri adalah satu kemenangan bagi orang yang baik. Jadi maksud dia kalau bini kata apa, kita tak boleh menang, bukan tak boleh menang, mengalah. Walaupun kita tahu boleh menang kan, mengalah. Mengalah itu adalah satu bukti orang tu adalah orang yang baik. Dan orang yang baik tidak pernah menang dengan perempuan. Orang yang baik, orang lelaki yang baik, dia tidak pernah menang dengan perempuan. So, pastikan kalah setiap hari. Jangan duk buat menang pula. Kita beroleh kemenangan yang keempat. Tidur luar bang. Beranda pun tak kunci dia kata tidur luar. Sebab tu bila sebut berkenaan benda ni, kemuliaan itu diangkat. Islam ajak kita untuk angkat kemuliaan. Angkat kemuliaan sesama Islam. Angkat kemuliaan golongan perempuan. Angkat kemuliaan golongan tua. Angkat kemuliaan anak-anak kecil. Nabi ajak kita satu-satu. Dengan orang miskin. Abu Hurairah satu ketika, masa tu perang, ada sebut riwayat kata perang Khandaq. Perang Khandaq ni perang yang cukup azab. Sahabat duk fikir, kata kita ni lapar sampai ikat batu. Pergi jumpa Nabi. Nabi ikat batu 2. Sahabat 1 lah. Nabi 2 batu ikat. Kemudian pada satu ketika Abu Hurairah dia lapar sangat sampai lapar melampau-lampau. Sampai satu ketika Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar. Dan dia tanya kat Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar radhiyallahu an, apa maksud ayat ni?" Dia tanya, niat dia tanya tu untuk bagi boleh sembang dengan Sayyidina Abu Bakar
Kok-kok Sayyidina Abu Bakar bawa dia pergi makan. Abu Hurairah ni ahli suffah, orang yang tak ada harta, orang miskin. Sayyidina Abu Bakar pun beritahu dekat dia, Sayyidina Abu Bakar belah. Mai Sayyidina Umar sama juga, dia tanya benda tu, Sayyidina Umar pun belah. Habis baca ayat tu dekat dia, terang dekat dia, Sayyidina Umar belah. Lepas tu Nabi SAW panggil Abu Hurairah. Abu Hurairah pun begitu dekat Nabi, kuntu labaika ya Rasulullah. Pergi dekat Nabi SAW, ya Rasulullah, aku menyambut panggilanmu ya Rasulullah. Jumpa Nabi, tengok depan Nabi ada satu bekas, dalam hadis sebut qadah. Qadah ni bekas bekas yang isi macam bejana, macam ketok kan. Depan tu ada satu bekas, dalam bekas tu ada susu. Ni lapak tak makan apa. Bahkan di zaman Nabi SAW, sahabat yang duduk di Ahlu Sufah belakang masjid Nabi ni, tempat orang yang susah, mereka akan dapat kurma sehari segenggam. Ada juga yang menyebabkan kematian sebab makan kurma saja. Makan kurma saja, tak makan apa, tak ada pernah makan. Maka bila dia nampak susu, dia dah mula terlihat. Abu Hurairah dia dapat. Nabi kata dekat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia kata ambil panggil Ahli Sufah. Kan? Panggil Ahli Sufah. Yang lain-lain, yang ramai. Masa tu disebutkan riwayat berpuluh-puluh orang miskin duduk belakang masjid Nabi. Maka dia pun duduk tengok susu, dia belah. Dia duduk fikir, dia kata, nak kena panggil Ahli Sufah pula. Pergilah jumpa orang-orang miskin duduk kat belakang masjid Nabi, dipanggil semua masuk ke dalam rumah Nabi SAW untuk minum susu. Dia pun tengok susu tu duduk depan Nabi. Maka Nabi kata dekat Abu Hurairah, ambil bekas ni, pergi bagi dekat mereka. Nah cawan. Dia pun bagi cawan dekat ahli sufah, mereka cedok, minum. Cedok, minum. Nabi kata minum sampai kenyang. Dia pun minum, kenyang. Seorang, dua orang. Dia duduk kira 3, pergi dah 4, 5 dah, 6, pergi dah. Sampai lah, habis dah semua, dia pergi letak depan Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW tengok Abu Hurairah. Nabi tahu. Nabi duduk senyum. Nabi kata ke Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, ya Abahir, ya Abahir. Sesungguhnya Abahir, kita dua lah ni. Aku dengan hang. Lah ni hang minum. Minum sampai hang kenyang. Dia pun cedok, dia minum. Dia cedok, dia minum. Dia cedok, dia minum. Ada lagi. Sampailah dia dah kenyang. Nabi kata, ya Abahir, minum lagi. Minum lagi. Dia duduk cedok, dia kata, dia minum. Cedok, minum. Sampai dia kata, ya Rasulullah, dah tak ada tempat dah nak uruk. Tak ada tempat dah aku nak masuk susu tu. Kenyang dah. Nabi SAW ambil bekas yang dia tak habis tu. Nabi SAW minum daripada bekas susu yang Abu Hurairah minum tak habis tu. Dan Nabi habiskan minuman susu tersebut. Dan yang ni yang disebutkan pada kita, kemuliaan Nabi SAW ajak dekat kita bukan takat kepada orang-orang yang besar, orang-orang yang kecil, orang kaya, tapi juga orang miskin, anak-anak yatim dan sebagainya. Sebab tu kemuliaan ni kita kena cari. Dan selagi mana kita duduk dalam faham macam ni, kita duduk macam mana faham yang Nabi SAW ajak dekat kita, selama itulah kita akan sentiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kena ada rasa izzah tu, kena ada rasa kekuatan dan juga kehebatan Islam tu. Kalau kita tak rasa Islam ni hebat, siapa lagi nak rasa? Takkan kita nak minta akal untuk rasa Islam tu hebat? Takkan kita nak minta orang yang tak Islam untuk rasa kata Islam tu hebat? No need. Kita yang dulu kena rasakan Islam itu adalah hebat. Baik. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan. Terima kasih atas perhatian. InsyaAllah pada minggu depan kita akan sambung pada tajuk yang keempat. Iltizam dengan kerja-kerja Islam dan kerjasama dengan aktivis Islam. Ini gerakan bantuan dan juga kebajikan. Yang tu tajuk terakhir pada bab yang pertama, bahagian yang kedua, dan kita akan masuk pada bab kedua pula nanti, meyakini bahawa beramal untuk Islam adalah wajib. Justru saya mohon kepada tuan-tuan, moga kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta taubat, ampun segala maksiat dosa yang kita buat, sambung silaturahim. Antara asbab diangkat bala bencana, wabak dan sebagainya adalah dengan kita menyambung silaturahim, mendoakan kebaikan pada semua orang, memaafkan semua orang, melupakan kesalahan orang dekat kita. Kemudian dalam masa yang sama, duduk dalam keadaan mendirikan salat. Jangan pernah lupa untuk mendirikan salat awal waktu. Kalau kata boleh, cukup waktu. Kalau cukup waktu dah boleh, awal waktu. Kalau kata boleh, tambah waktu.
Bangun sepertiga malam, tak tahu nak buat apa, minta ampun dosa. Dosa semua. Dosa tu imam, dosa ustaz, dosa siapa-siapa yang kita jumpa. Belajar untuk rasa diri kita lah yang paling hina. Dan jangan pernah langsung untuk duduk dalam faham yang kata benda pandemik ni nanti akan jadi kucar kacirkan kita ke apa. Tak ada masalah apa. Allah ada. Allah ada. Dan orang yang faham kata Allah sentiasa ada, dia akan duduk dalam keadaan diberikan dua vaksin utama oleh Allah, iaitu yang selalu kita sebut wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dua benda ni vaksin utama zaman lah. PKP berapa ramai bunuh diri, PKP berapa ramai gila, PKP berapa ramai nak murtad. Tapi kalau kita masih lagi meneruskan amal, jaga iman, yakin pada Allah, Allah akan bagi kat kita dua vaksin ini. Vaksin yang tak perlu bayar, tak payah nak sebut pun payah Pfizer ke apa ke. Ni, vaksin ni dulu. Tidak ada rasa keluh kesah, rusing, gelisah. Dan yang kedua, tidak ada perasaan sedih yang merepek-repek, tak tawan hala, tak tawan punca. Moga-moga kita diberikan kebaikan. Takat tu dulu perkongsian, dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aqul qawli hadha wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyaril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu fa yafawzal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.